Cakaplah. Jakim.tv menyatukan ummah global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, kita bersua kembali dalam rancangan Ad-Din yang dibawakan secara langsung kepada anda oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM dan juga RTM. Dan rancangan Ad-Din pada kali ini saudara, kita akan membincangkan satu lagi tajuk yang menarik berkaitan dengan munakahat, iaitu kahwin lari. Jadi kepada saudara yang ingin berkongsi pandangan pengalaman dalam tajuk kahwin lari ini, saudara boleh menelefon kami di talian 03-2282-9458. Sekali lagi saya ulangi, 03-2282-9458. Saudara boleh mengemukakan pandangan, masalah ataupun apa saja isu tentang tajuk yang kita bincangkan bersama dengan panel yang kita tampilkan di studio pada kali ini. Saudara juga boleh mengemukakan pandangan melalui email kepada kami ncr@islam.gov.my ncr@islam.gov.my untuk mengemukakan apa saja pandangan saudara. Baiklah, saya perkenalkan dua panel bersama saya di studio IBC Angkasa Puri pada petang ini. Di tengah-tengah sekali ialah yang berbahagia Datin Hajjah Aminah binti Haji Zakaria, seorang penceramah bebas dan juga merupakan seorang perunding keluarga. Dan Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi memenuhi undangan kita pada petang ini. Lama saya tak tengok Datin muncul di kaca televisyen. Yalah. Alhamdulillah. Begitulah. Baik, terima kasih. Dan panel kita yang kedua di ujung sana masih segak bergaya orangnya. Yang berbahagia Dr. Abdul Ghaffar bin Surip, Ketua Penolong Pengarah Institut Latihan Islam Malaysia ILIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya difahamkan doktor juga berpengalaman lama sebagai qadi di Jasin, Melaka. Ya. Berapa tahun doktor? Dalam lebih kurang 4-5 tahun gitulah. 4-5 tahun. Jadi sesuai sangatlah sebagai tetamu rancangan Ad-Din pada petang ini, kerana kita nak bincang tajuk kahwin lari. Ya, Datin. InsyaAllah. Jadi ini merupakan satu isu juga dalam negara kita ini. Jadi kita nak mengupas, adakah isu ini suatu yang serius ataupun bagaimanakah kita nak menangani isu kahwin lari supaya tidak timbul masalah-masalah lain yang lebih banyak, di mana akhirnya kita di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Agama Islam Negeri terpaksa memberi tumpuan kepada isu yang seumpama ini. Baik, saya nak tanya doktor ni. Saya sebelum datang ke sini doktor, saya pernah tanya kawan saya, tajuk Ad-Din ni kahwin lari, apa kahwin lari? Dia kata, "Oi, kahwin lari penat lah." Tapi apa maksud sebenar kahwin lari doktor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang penonton yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dan seterusnya pengerusi majlis dan sahabat panel Datin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan. Pertama sekali alhamdulillah lah, satu tajuk yang saya ingat cukup baik dan sebab kita tengok trend benda ni berlaku dulu pun ada, sekarang pun ada. Saya rasa akan terus berpanjangan lah. Cerita kahwin ni sebenarnya cerita yang cukup penting. Ia melibatkan institusi keluarga, ia melibatkan zuriat, tapi ada satu kecenderungan pula, benda ini dianggap main-main, dibuat mudah, sehingga timbul kahwin cowboy lah apa semua. Jadi kahwin lari ini bukan berkahwin sambil berlari. Dia satu istilah. Kalau dikaitkan dengan enactment undang-undang ni, dia dianggap sebagai perkahwinan yang tidak mengikut kebenaran. Maknanya orang ni dia nak lari, nikah tu target dia, kahwin tu dia punya target. Cuma yang dia nak lari ni, satu mungkin kalau perkahwinan tu biasa adalah adat-adat dia. Yang kedua, perkahwinan tu mesti ada hukum hakam. Dan yang ketiga, pastinya kita hidup dalam masyarakat macam ni, mesti ada peraturan, ada undang-undang yang perlu diikut. Jadi orang yang kahwin lari ni sebenarnya dia nak lari daripada elemen-elemen ni lah. Saya ambil contoh lah, katalah kalau orang yang kahwin lari ni lari dari segi peraturan. Sebab kalau ikut enactment yang ada di negeri-negeri lah, walaupun mungkin berbeza antara satu negeri dengan satu negeri, namun ada benda-benda yang mesti diikut. Contoh, maknanya seorang yang nak berkahwin itu mesti dapat kelulusan pejabat agama.
Maknanya kalau dia nak kahwin tu last sekali sebelum nikah diizinkan tu dibuat oleh imam, dia mesti dapat kebenaran. Kalau saya dulu sebagai kadi. Kadi ni istilah kampung lah. Kalau sekarang ni kita kata pegawai agama daerah lah. So kita luluskan. Tapi yang sebelum kita luluskan tu banyak lagi. Pemeriksaan HIV, ada tak ada. Banyak syaratnya. Banyak perkara. Dan jelasnya doktor ialah kahwin lari ni adalah merupakan kahwin yang tidak dapat kebenaran. Satu daripada wali. Dan yang antaranya, yang kedua ialah daripada pihak berkuasa lah. Pihak berkuasa itu yang dimaksudkan dengan kahwin lari. Baik. Itu saudara, kalau kita nak faham tentang kahwin lari bukan kahwin sambil berlari. Sebenarnya kahwin yang tidak mengikut syarat-syarat dan peraturan. Sebelum kita tanya kepada Datin ini, kita saksikan dulu VT ini untuk sama-sama kita saksikan. Silakan. Okey, kalau kita tengok pada isu kahwin lari ini, kebiasaannya perkahwinan itu dilakukan tanpa kebenaran. Okey, dalam peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam wilayah Akta 303 Wilayah Persekutuan, dalam Seksyen 19 menyebut kebenaran perlu sebelum akad nikah. Di mana dalam seksyen ini menyebutkan bahawa tiada sesuatu perkahwinan itu boleh diakad nikahkan melainkan suatu kebenaran telah diberi oleh pendaftar di bawah Seksyen 17 atau oleh hakim syar'i di bawah Seksyen 18. Dan seterusnya, pihak atau kebenaran diperolehi oleh pihak berkuasa yang hak bagi suatu negeri jika perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang bermastatin di negeri itu. Dalam hal ini, dikaitkan juga kahwin lari ini kahwin tanpa kebenaran, di mana apabila apabila pasangan itu ingin berkahwin, maka ia hendaklah mendapatkan kebenaran daripada karya masjid di mana ia bermastatin. Nah, itu satu penjelasan yang untuk mengukuhkan apa yang disebut oleh doktor sebentar tadi tentang isu kahwin lari ini. Datin, isu ni, adakah konsep perkahwinan itu sebenarnya kita nak memperkembangkan ahli keluarga kita kan. Jadi apabila timbul isu ni, adakah ia bertentangan dengan falsafah perkahwinan itu, dan bagaimana pula status ni kalau dah berlaku kahwin lari ni, apa pula statusnya, macam mana masalah yang seterusnya kita nak hadapi ni, Datin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati saudara pengurusi, doktor, ahli panel. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat daripada apa yang dibentangkan tadi, ditayangkan tadi, dan ulasan yang diberi oleh doktor tadi, memanglah kahwin lari ini merupakan suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan Islam. Jadi sebab itu seboleh-bolehnya kalau kita nak kahwin, elaklah daripada melakukan kahwin lari. Dan sebenarnya status bila dah tak dapat kebenaran, tak dapat daftar nikah cerai, tak dapat daftar untuk dapatkan sijil nikah, dan dia akan melahirkan berbagai-bagai lagi lah masalah. Dan tidak akan dapat hakikat yang dikehendaki daripada pernikahan tu. Sebab kita berkahwin ni ialah nak dapat ketenangan. Ditaskunu ilaiha. Untuk dapat ketenangan, untuk dapat kebahagiaan, untuk dapat zuriat yang salihah. Jadi kalau kahwin lari, ibu bapa pun tak redha, kaum keluarga pun tak suka. Jadi di mana kita boleh dapat ketenangan? Betul. Jadi sebab itu kahwin lari ini adalah suatu perkara yang sepatutnya dielakkan sama sekali lah. Itu yang perlu kita ingatkan kepada pasangan-pasangan yang bercadang nak kahwin, yang bercadang nak kahwin, supaya mestilah dalam perkara kita menghormati wali. Doktor, adakah isu kahwin lari ini timbul satu perkara di mana mereka ini tidak mengambil kira ataupun tidak menghormati wujudnya wali, kerana rukun nikah itu mesti adanya wali itu. Adakah tindakan seperti ini mengenepikan status wali itu? Dia kalau kita tengok perkahwinan yang jenis ni, bila dikata lari dari undang-undang, dalam undang-undang itu sendiri memang disebut siapa wali apa semua. Memang dinyatakan. Bahkan bila saya nak menikahkan atau meluluskan, kita pastikan imam dah cek dah tentang wali tu. Sebab kadang-kadang tersalah wali, ataupun wali engkar, wali hilang ghaib, macam-macam lah cerita wali ni. So bila diletak ianya daripada
salah satu rukun nikah itu benda yang mengikat. Perkahwinan itu mesti kena wali itu. Soal pengantin itu memang adalah pengantin lelaki, pengantin perempuan, ijab kabul, saksi apa semua boleh diset. Tapi wali ni yang boleh menghalang. Sebab itu bila kita kata wali, la nikah illa biwaliin kata ya.